nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali? Hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019 2246 333. 019 2246 333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine Superfine. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Masih tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru.
junjung, Al-Quran di kepala, tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji, jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maaf memaafi. Guru juga pernah berpesan, makin jauh Tuhan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran betul aku menunggu, bacamu kadang keras, kadang berlagu, dia akan tetap rindu. Juga pernah berpesan, makin jauh Tuhan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran betul aku menunggu, dia akan tetap rindu. Guru mengaji semudah tiada, tanpa disedari Tuhan semakin tua, usah ditanya. Hukum ikhfa hakiki entahkan sama bunyi dengan izhar syafawi. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pembantu akademik bertaraf kontrak. Jawatan adalah bertaraf kontrak selama 1 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran seperti berikut: berkelulusan sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang pengajian Islam, usuluddin, syariah, sejarah dan tamadun Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, berlatar belakang dalam akademik atau pengalaman kerja dalam bidang sains, perpustakaan dan pengurusan maklumat, serta boleh menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti dan memuat turun bahan-bahan bidang etika dalam pangkalan data yang dilanggan oleh PITAS mengikut kerangka kertas cadangan pemantapan koleksi khas etika, dan memuat naik bahan-bahan bidang etika yang telah dikenal pasti ke dalam sistem IDAM. Kemukakan permohonan anda ke alamat email perpustakaan@ikim.gov.my sebelum atau pada 18 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Rasa kecewa jenama anda masih sendu? Bertambah risau bila jualan pun suram? Jangan risau, iklankan di IKIM FM. Kami tolong perkenalkan jenama anda. IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. IKIM FM boleh didengari di seluruh Malaysia. IKIM FM ada platform media sosial yang mempunyai 995,000 pengikut yang aktif. Tunggu apa lagi? Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau layari inspirasi utama anda di www.ikimfm.my. Assalamualaikum pendengar. Ada berita hebat untuk semua yang peduli tentang masa depan kita. Jom sertai seminar penggunaan mampan, asas kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada hari Selasa 22 Oktober 2024 di Dewan Podium B Menara KBS Putrajaya.
Ingin tahu tentang isu penggunaan dari sudut nilai, ekonomi, sosial dan persekitaran? Atau bagaimana penggunaan kita sekarang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Kami akan bincangkan semua ini dan lebih lagi. Dan yang paling penting, seminar ini percuma. Mari kita bersama-sama cari langkah praktikal untuk menangani masalah penggunaan tidak mampan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Tandakan kalender anda dan ajak rakan-rakan. Seminar penggunaan mampan untuk alam sekitar yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk maklumat lanjut, hubungi unit program dan latihan di talian 03 6204 6326 atau 03 6204 6322 atau layari program.ikim.gov.my atau www.ikim.gov.my. IKIM FM. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Ukuran badannya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, lebar matanya dan bercelak, tebal cantik bibirnya. Kedua alis baginda tipis dan panjang. Gigi serinya renggang. Mulutnya lebar dan bagus. Dahi baginda luas dan dahinya itu bagai bulan muda. Datar pipinya. Hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang. Telapak tangannya lebar. Tulang persendiannya besar. Daging tumitnya sedikit. Janggutnya tebal. Kepalanya besar. Dan rambutnya sampai ke daun telinga. Di antara dua bahu baginda terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Peluh baginda jernih bagaikan mutiara dan aroma badannya lebih semerbak daripada haruman kasturi. Cara jalan baginda tenang, seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Dengan tangannya yang mulia, baginda menyalami dengan orang yang menghulur tangan kepadanya. Lalu orang itu mendapati bau semerbak darinya sepanjang hari. Apabila baginda meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu di tengah anak-anak lainnya. Bila anak yang telah disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan kawan-kawannya, dapat diketahui mana anak yang baru diusap kepalanya oleh tangan baginda kerana harumnya. Wajah baginda yang mulia cemerlang, seperti cemerlangnya bulan di malam purnama. Orang yang menyifatinya berkata, "Aku tidak melihat sebelum dan sesudah baginda itu ada orang yang seumpamanya. Lagi tidak ada pula manusia yang pernah melihat keindahan sepertinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Kota Baru 89.8 FM dan like serta follow FB, IG, TikTok dan website IKIM FM di ikimfm.my. IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Jom kita nak sama-sama teruskan lagi untuk bual bicara kita. Jam yang kedua menerusi perkongsian di hari Jumaat Salam Sayyidul Ayyam penghulu segala hari. Kita nak sama-sama bawakan perkongsian ini dalam rancangan Tadabbur. Okey, jom tonton di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Kita boleh sama-sama berinteraksi, like, komen, share dan kita nak sampaikan lagi mesejnya perbincangan ini menerusi perkongsian kita di rancangan Tadabbur. Okey, kita nak sama-sama terus mengalung-alungkan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia sampai dekat konti IKIM FM ni. Tak lain tak bukan, kita nak sama-sama bawakan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada bersama kita di sini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Semuanya okey. Minggu lepas kita
online je kan. Ya, betul. Minggu ni dapat datang ke konti. Tengok dekat skrin. Alhamdulillah. Syukur. Tapi semuanya berjalan dengan lancar kan, Doktor? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Jadi anda pun yang sama-sama ikuti kita ketika ini dekat mana sahaja berada, di pejabat, di rumah maupun dalam kenderaan sekarang ni kan, sama-sama kita nak faham, dengar dan nak amalkan menerusi perkongsian rancangan Tadabbur, sebab kita nak buka Quran, kita dengar Quran, baca Quran dan amalkan apa sahaja intipati dalam Al-Quran. Dan pada kali ini, Doktor, masih lagi kita nak bincang Tadabbur surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 77. Saya beritahu awal ni sebab ada kisah Nabi Khidir dekat sini. Nanti Doktor akan tadabbur satu persatu bersama kita. Doktor, sebagai mukadimah sedikit di awal ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah, amma ba'. Yang dirahmati lagi dikasihi DJ Syafiq, Saya, Doktor. dan seterusnya sahabat-sahabat kita yang telah mula masuk Ya, dah mula komen tu, Doktor. dah mula komen. Alhamdulillah, ramai yang ada. Cik Syamuddin, Puan Sarifah Kasim, terima kasih. Syamuddin Abdul Majid, Zainab Yaakob. Alhamdulillah, kita doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Dan jangan lupa pagi-pagi Jumaat ni kita banyakkan zikir kepada Allah Ta'ala, selawat dan juga istighfar. Mudah-mudahan hari kita ini kita dapat keberkatan lah, insyaAllah. Betul. Baik. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada perbicaraan kita dalam surah Al-Kahfi ayat 71, insyaAllah sampai kepada ayat yang ke-77 berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang mana mereka adalah merupakan di antara para Nabi Rasul yang Allah Ta'ala lantik di kalangan manusia dan dihantar kepada manusia untuk membawa petunjuk dan hidayah. Dan dalam kisah ni mengisahkan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk belajar dengan Nabi Allah Khidir. Dan kita dah sebutkan ini termasuk di antara 4 cerita yang disebutkan dalam surah Kahfi yang nak menjelaskan berkaitan dengan fitnah-fitnah yang berlaku pada manusia, iaitu fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu dan fitnah kekuasaan. Jadi ini termasuk dalam fitnah ilmu yang insya-Allah kita akan tadabburkan, kita akan tafsirkan dan kita akan melihat hikmah perkara yang tersirat di sebalik ayat-ayat Quran ni untuk kita mendapatkan satu pandangan dan juga untuk kita beramal dengannya agar kita selamat insya-Allah, khususnya di akhir zaman ni. Jadi sebelum kita nak menjelaskan dengan tafsiran yang lebih terperinci, marilah sama-sama kita dengar dulu bacaan dan juga terjemahan ayat 71 sampai ayat 77 surah Al-Kahfi ini, insyaAllah. Betul, pasti, Doktor. Jom sama-sama kita nak dengarkan dalam bacaannya, terjemahannya menerusi surah Al-Kahfi ayat 71 hingga ayat 77. Jom sama-sama kita dengarkan. Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, dia membocorkannya. Nabi Musa berkata, "Patutkah engkau membocorkannya, sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar." قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia menjawab, "Bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?" قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusan menuntut ilmu."
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata, "Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar." قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia menjawab, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?" قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku." فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Kemudian kedua-duanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata, "Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya." Surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 77. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan dan juga terjemahannya menerusi surah Al-Kahfi ayat 71 hingga ayat 77. Kita akan faham dengan lebih lanjut satu persatu ayat ini. Dan sebelum tu doktor, kalau tengok dekat ruang komen ni, ramai yang komen ni baru je dengar terjemahan, ada dah soalan. Nanti mungkin kita boleh bawa bincang. Saya baca sekarang doktor, tapi jawapannya kita bawa bincang hujung nanti. Ada sahabat kita Manis Mokhtar bertanya, Tuan Guru Dr. Samsul, nak bertanya, Nabi Allah Khidir AS ni masih hidup atau telah wafat? Mohon pencerahan doktor. Nanti kita jawab. Nantilah kita bincang dulu. Nanti kita simpan soalan ni. Okay, silakan doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Baik, tadi kita dah bincang dan kita telah dengar ayat Quran dan juga terjemahannya berkaitan dengan perjalanan pembelajaran Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir ya. Jadi di sini dapat kita faham ya Syafiq ya. Belajar ni sebenarnya dia bukan pakai kitab je. Kan. Belajar ni kita boleh belajar dengan alam juga ya. Jadi macam kita belajar Quran lah. Quran ni dia ada maqru'ah, dia ada manzurah. Dia ada ayat maqru'ah yang kita baca. Kan yang macam kita baca tadi, kita dengar kan terjemahan dia. Dan juga dia ada ayat manzurah. Manzurah ni nazar ya. Maksud kita tengok setiap perkara-perkara yang ada di alam ini. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Dalam surah Fussilat Allah menyatakan dan kami nyatakan, kami zahirkan tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami di ufuk-ufuk langit. Ya, dan sehingga dan juga pada diri kamu, sehingga nyatalah kebenaran Al-Quran itu. Jadi ada bukti. Maksudnya dengan betul, pengalaman ini kita katakan pengalaman, dan lihatlah dengan hati. Sebab tu kita bila melihat sesuatu, melihat tu ada 4 Syafiq. Okey. Kan nak belajar ilmu ni kan dia melihat ni dia ada 4 ya. Pertama melihat dengan mata. Mata mana? Mata kepala lah. Kan. Yang keduanya melihat dengan mata akal. Okey. Ya. Yang ketiganya melihat dengan mata hati. Terlebih dalam. Jangan melihat dengan mata nafsu. Okey. Kan. Jadi ada 4 perkara yang kita kena faham kat situ. Melihat dengan mata
mata kepala dengan pengalaman ya, dengan kita punya panca indera ya. Di situ kita akan dapat ilmu. Kalau dengan akal, mata akal dengan kita belajar maklumat, ilmu ya, yang kita proses kemudiannya menjadi sesuatu yang boleh kita amalkan ya. Melihat dengan mata hati, ini lebih dalam. Melihat benda yang tersirat di sebalik benda yang tersurat. Yang ini yang kita nak tengok dalam cerita Nabi Allah Musa, Nabi Khidir kan. Sebab nak tengok dengan mata hati. Sebab kalau tengok dengan mata akal memang tak lagi kita cerita ni kan. Memang kita tengok cerita ni macam macam mana kan dia kopakkan perahu orang kan, bunuh budak kan. Kemudian itu benda yang kita kena faham kat saya, tengok dengan mata hati. Sebab tu ada setengah pendapat juga mengatakan Khidir ini dia tapi pendapat ini tak masyhur lah. Yang masyhur dia manusia itu yang masyhurnya. Tapi ada mengatakan, ulama mengatakan dia ni malaikat sebenarnya yang tak tertakluk dengan hukum taklif. Dia tak tertakluk. Maksudnya hukum taklif ni halal haram pada manusia, tapi pada malaikat tidak. Sebab malaikat memang Allah perintahkan untuk hancurkan kaum kan, kaum Lut ya, kaum Ad ya, Samud dan sebagainya. Jadi ada setengah pendapat ulama, tapi ini tidak masyhur, mengatakan dia ni malaikat. Sebab dia tak takluk dengan hukum. Dia nak buat apa pun atas perintah Allah je. Kan. Jadi Nabi Musa ni dia tak faham benda tu. Dia tanyalah kan. Tapi nak ceritakan ni pengalaman lah, ilmu jadi ilmu ada benda yang kita kena belajar dengan kitab. Tapi ada juga kita kena belajar dengan pengalaman. Alam. Sekeliling pun kena juga. Ya. Dan kebanyakan kalau kita tengok orang-orang ahli hikmah ni, dia ajar manusia ni dengan pengalaman. Dengan pengalaman. Bila kita ikut dia, kita tengok apa yang dia buat, dan di situlah sebenarnya dia belajar sebenarnya. Dan inilah madrasah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar para sahabat. Rasulullah ajar juga Quran, ada juga hadis, tetapi para sahabat banyak belajar bila melihat akan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan bagi dia dikatakan Quran yang bergerak. Kan khuluquhul Quran. Aisyah katakan bahawa akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi memang pembelajaran macam ni memang dah ada sejak zaman Nabi Musa lagi, zaman Nabi Allah Khidir, sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke zaman kita lah. Kan jadi ini satu bentuk pembelajaran, satu bentuk ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Allah Khidir ya. Dan Nabi Allah Khidir ni dia hidup awal lagi. Dikatakan dia adalah merupakan dekat-dekat dengan zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam dan umurnya panjang. Tu nanti kita jawablah dia hidup tak hidup nanti itu ada pendapat ulama kat situ. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Bulay bin Malkan, yang beliau itu daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam dan ketika mana dia bertemu kalau kita lihatkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir ni, sebenarnya ini adalah merupakan satu perintah Allah Ta'ala, disebabkan Nabi Allah Musa bila ditanyakan oleh kaum Bani Israel siapakah yang paling alim di zamannya, Nabi Musa mengatakan dia. Tapi Allah kata tidak ada seorang lagi atau ada yang lain lagi yang lebih alim dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan sebagaimana kita dah nyatakan pada minggu lepas, ilmu tu dia ada tiga ya. Ada ilmu kasbi, ilmu yang dipelajari secara biasa, kita belajar dengan kitab dan sebagainya, ada guru. Ada ilmu secara wahbi ataupun ilham yang Allah boleh berikan kepada sesiapa saja yang dikenakinya di dalam hati orang yang soleh. Tapi ada yang lebih tinggi daripada ini, namakan ilmu laduni. Ilmu laduni, min ladunna ilma. Itu pada golongan ahli sufi, dia merupakan satu ilmu yang tanpa wasitah ataupun tanpa ada perantaraan. Masya-Allah. Direct Allah Taala bagi. Tapi tahap-tahapnya tu bukan tahap kita lah kan. Itu tahap wali Allah, golongan muqarrabin, arifillah kan. Kita wali jugalah, wali anak perempuan kita lah kan. Atau wali orang kata apa? Kena azam lah kan. Mana tahu kan. Bagi kat kita kan. Insya-Allah kena sentiasa sangka baik kan. Insya-Allah mohon. Jadi ini adalah merupakan kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir untuk Nabi Allah Musa alaihissalam itu belajar ya. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-1 tadi, lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke perahu
Dan dia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya sedangkan akibat perbuatannya itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Maksud satu kesalahan yang besar. Kan Nabi Musa kan Allah berikan kepada dia hukum ya. Dia berhukum di antara manusia. Maksudnya dia diberikan Taurat. Jadi perbuatan itu salah. Nabi Musa AS mengatakan ini salah. Kan, sedangkan syarat Nabi Allah Khidir boleh nak ikut, tapi jangan tanya. Kan, jangan boleh ikut, jangan tanya. Kan. Hatta uhdizalaka min dzikra. Nabi Isa atau Nabi Khidir mengatakan, sehinggalah aku akan menjelaskan kepada kamu hikmahnya selepas itu. Kan. Tapi nampak di awal lagi Nabi Allah Musa dah bertanya kepada Nabi Allah Khidir. Dia menjawab, bukankah aku telah katakan engkau bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Nampak tak? Jadi Nabi Allah Khidir memperingatkan Nabi Allah Musa, kan? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan? Kau tak akan sabar lagi. Saya. Betul. Ya, betul. Jadi sini kalau kita lihat, satu benda yang kita kena faham di dalam belajar ilmu, kita kena sabar. Okay. Sabar ni pertama, sabar sebab kita menempuh perjalanan ilmu tu mungkin masanya panjang. Tapi ada satu di antara kalam Imam Syafi'i yang saya ingat, di antara benda yang kita kena sabar itulah sabar dengan guru. Okey. Faham. Sabar dengan karenah guru. Sebab kadang-kadang guru ni keras dengan kita. Tapi dia keras dengan kita tu tegas, kan? Tapi dia tegas tu sebenarnya dia nak kita faham. Okey. Kan, untuk kita fokus dengan apa yang dia nak sampaikan. Itu adab tu. Itu adab. Adab kita sebagai anak murid nak belajar ilmu, kena sabar. Kena sabar. Okay. Take note, ambil. Ambil nota penting ni. Kan, kena sabar. Sebab tu bila saya sampai ke Mesir lah, ziarah anak saya, kawan-kawan kata kat Mesir ni dia kena ada mim, sad, ra. Okey. Mesir kan? Mim musibah, sad sabar, lepas tu kena redha. Redha. Sebab kat Mesir memang banyak musibah lah dia kata kan. Dugaan cabaran tu banyak lah. Sad tu sabar, ra tu redha lah. Saya cakap, boleh bagus juga kan. Satu benda yang kita formula macam tu kan. Jadi memang bila kita nak belajar ilmu ni, dia kena sabar. Ya, sabar pertama kita menempuh kesusahan. Memang kita sebagai pelajar, bila kita duduk di alam pembelajaran, kita akan menempuh dengan berbagai ujian. Kan? Kalau kita student sekarang lah, kan? Ambil SPM pun kena sabar. Belajar kat universiti, kan? Kadang-kadang terpaksa mengikat perut, tak makan, kan? Minum pun kadang-kadang minum air apa? Air kosong je kan, water cooler tu lah. Yang disediakan oleh pihak universiti tu, kan? Belajar sampai malam-malam 2-3 pagi. Betul, kan? Kadang berjalan, berbatu-batu berjalan, pergi balik bagi kelas, kan? Pergi kuliah. Itu tak kira waktu cuti lagi kan, nak balik ke rumah, duit tak ada. Memang kena sabar. Kena sabar. Itu satu bab lah. Yang kedua, sabar dengan guru. Sabar dengan guru. Sebab guru ni dia ada hikmah dia sendiri. Ya, betul. Tapi doktor, bila cakap tentang kita lalui liku-liku tu, dia macam satu mujahadah tau. Memang. Dia didik kita betul. Supaya tunduk kan. Di situlah sebenarnya. Sebab tu kita nak belajar ilmu kan. Kalau kita tengok ulama kata ilmu tu dia ada 3 huruf, ain, lam, mim. Okey, cuba kita tengok ain. Ain tu apa dia punya bentuk dia? Ain tu macam nganga kan. Buka mulut. Buka hati. Buka hati. Kan? Buka fikiran. Ain kan. Ain tu buka je. Okey. Bila kita mengikut syarat dia, kita akan dapat lam. Lam tu apa? Dia akan pergi tinggi. Dengan ilmu tu pergi tinggi. Tapi pergi tinggi tu jangan duduk kat atas, sebab lepas tu kena turun. Kan? Kena turun. Jadi lam itu lin, artinya lembut. Sebab orang yang belajar ilmu ni dia kena lemah lembut, kena ada akhlak. Sebab sebab ilmu tanpa akhlak tak ada makna. Kan, kalau orang tu ada ilmu tapi akhlaknya tak ada, kan? Dalam hal ni ibaratlah kalau kita nak makan, makan tu dia buat makanan sedap, steak contohnya, kan? Tapi dia campak-campak je kat kita, akhlak tak ada. Nak tak kita makan steak tu? Tak nak, kan? Tapi kalau kita pergi tempat orang kampung, kan, dia hidang kita nasi, kan, kemudian ada ulam 2-3, mungkin ikan goreng simple, lepas tu ada budu sikit, tempoyak sikit, kan? Tapi kita rasa seronok. Sebab apa? Sebab
dia hidang kita dengan penuh akhlak. Kan? Jadi ilmu tanpa akhlak tak guna. Ya. Jadi kita tengok Ain, dia nganga nak dapatkan ilmu, kan? Pergi nanti dapat naik tinggi. Lepas tu dia akan turun, dia pergi mim. Mim tu dia akan tutup. Maksudnya orang yang berilmu ni dia tak banyak cakap dan dia terus ke bawah. Tunduk. Rendah diri. Kan? Itu falsafah orang yang ada ilmu. Kan? Sentiasa kita nakkan ilmu, sebab tu ilmu ni dia tak berakhir, Syafiq. Ya? Fatlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Ya, kita belajar ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat, kan? Dia tak ada pengakhirannya. Jangan kata saya dah alim, saya dah sampai PhD, saya dah alim. Kan? Ingat PhD tu pengakhir ke kita punya pencarian ilmu? Tidak. Satu permulaan. Sebab tu saya kata kat kawan-kawan saya yang ada PhD, kita jangan nak bangga lah. PhD tu apa? Dia permanent head damage. Kan? Saya boleh cakap lah, kan? Orang lain mungkin akan kata, awak tak ada PhD, kan? Tapi saya cakap apa? Saya cakap, untuk saya permanent head damage, kan? Kita rasa kita je betul, orang lain tak betul, kan? Macam kita saja yang layak nak betulkan orang lain tak layak nak betulkan kita. Sebenarnya konsep ilmu bukan macam tu. Jadi konsep ilmu tu ain dengan dan benda tu berlaku pada kita sepanjang hidup. Lepas tu pergi ain lam tu lin, lembut, dan dia akan pergi tinggi. Dengan ilmu tu kita akan pergi tinggi. Tapi kita kena ingat, kita akan pergi ke bawah balik untuk dapatkan mim. Dan bila kita dapat ilmu tu, pegang kejap-kejap. Kan? Jangan bongkak, tunduklah dia, kan? Umpama resmi padi. Jadi mim tu tengok dia punya ekornya ke bawah. Itu falsafah dia, kan? Dan bersabar, ikut ayat yang 72 tu, kan, doktor, kan? Jadi kita kena apa? Kita kena tengok bersabar, untuk tuntut ilmu, untuk tuntut ilmu. Belajar kena sabar. Jadi itulah konsep dia, dalam apa yang kita faham ni, bahawa bila mana kita nak belajar ni kena sabar. Jadi Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, kamu takkan dapat bersabar dengan saya. Saya dah kata kepada kamu takkan bersabar dengan saya, kan? Kemudian Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah. Nabi Musa pujuk balik. Jangan marah, kan? Akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Nampak Nabi Musa tawaduk, Baik, dalam hal ini juga para ulama menyatakan sebenarnya dalam konteks ni sebenarnya nak menunjukkan apa? Walaupun Nabi Musa dia tawaduk, kan? Tapi sebenarnya nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dia adalah Rasul. Dan darjat Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Betul lah dia belajar dengan Nabi Allah Khidir, tapi Nabi Allah Khidir adalah Nabi, dia bukan Rasul. Tapi Nabi Allah Musa, dia Nabi dan dia Rasul. Sebab tu dia faham syariat, kan? Dan orang yang faham syariat ni darjatnya tinggi sangat. Sebab di situlah sebenarnya letaknya hukum hakam Allah, letaknya agama Allah. Jadi nak tunjukkan kat sini, Nabi Musa dia terikat dengan kitab yang Allah bagi pada dia. Yang di situ ada undang-undang untuk bukan setakat dia, tapi kaum dia, umat dia, manusia keseluruhannya yang mengikuti dia waktu tu. Jadi di sini kita kena faham, Khidir guru Nabi Allah Musa alaihissalam, dia Nabi, tapi Nabi Allah Musa dia adalah Rasul. Lagi tinggi darjatnya berbanding dengan Nabi, kan? Tapi dari sesuatu sudut, ketika dia menuntut ilmu, dia belajarlah, dia muridlah kepada Khidir. Nampak tak? Walaupun kita dah duduk dalam satu tahap yang tinggi, tak semestinya kita tak boleh belajar dengan orang yang jawatannya rendah daripada kita, yang lebih tahu daripada kita. Mungkin jawatan dia tak ada jawatan, kita ada jawatan, tapi apa salahnya kita belajar dengan dia, kan? Tak salah. Saya teringat satu cerita berkenaan dengan satu orang yang dia bernazar. Dia dah kahwin, tak dapat anak. Dia dah bernazar, kalau dapat anak lelaki, dia nak sembelih kambing yang ekornya 5 jengkal. Dia nazar macam tu, kan? Jadi waktu tu bila tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan isterinya mengandung, dia dah pening dah, dapat zuriat. Dia takdirkan dapat anak lelaki. Pendek cerita, dapat anak lelaki. Allah, kena pergi cari lah, mana ada kambing yang ekornya 5 jengkal. Lembu adalah, kambing biasanya ekornya pendek-pendek, kan? Sampai akhirnya dia cari selekata negeri. Dia tanya semua orang alim, tanya itu, tanya, tak ada jawapan. Dan mereka mengatakan, kenapa kamu bikin nazar macam tu, kan? Jadi dalam hal ni wajiblah dia nak tunaikan nazar dia. Sampai selepas beberapa bulan, dia dah
pening sangat. Dia duduk kat satu tangga masjid selepas daripada solat asar, dalam keadaan termenung, muka yang cukup sugul. Maka di waktu tu datanglah siap masjid je, Syafiq. Bukan kata mengajar kat masjid tu, siap Tok siap. Kadang-kadang dia azan, kadang-kadang dia sapu sampah kan. Dia pun duduk kat sebelah sahabat ni. Dia tanya, apa yang menyebabkan kamu nampak sugul? Dia kata, saya ada masalah besar ni. Dia pun cerita daripada awal sampai akhir. Dan dia cari sekarang ni adalah penyelesaian untuk dia cari kambing yang ekornya tu 5 jengkal yang nak dikorbankan untuk meluruskan nazar dia. Dan dia tak jumpa. Dia tanya habis dah. Alim ulama semua kata tak boleh dah, memang kena cari juga macam mana pun. Akhirnya kata Siap ni, senang je tu. Tok Siap bagi Tok Siap nak bagi jawapan. Senang je tu. Dia kata saya dah tanya, alim ulama saya tanya, ustaz dah tanya macam-macam dah, tak jumpa jawapan. Awak kata senang. Dah berbulan dah saya cari penyelesaian ni, tak boleh nak dapat jawapan. Awak kata senang. Dia kata senang je. Macam mana jawapan dia? Macam mana penyelesaian dia? Tok Siap ni kata, ketika tuan nazar kambing tu 5 jengkal, sebut tak 5 jengkal siapa? Orang dewasa ke ataupun baby? Kan ukuran tu mengikut siapa punya. Betul. Jadi waktu tu dia kata tak, dia syaratkan pula tak, dia tak sebut secara khusus jengkal siapa. Dia kata kalau macam tu ambil lah jengkal anak awak, baby. Jengkal dia pendek je, kecil je kan. Jadi bila tengok 5 jengkal memang cukup-cukup je ekor kambing. Yang biasa, yang banyak ada. Nampak tak? Jadi kadang-kadang jawapan ni, ilmu ni, betul, kan? Betul. Ilmu ni Allah punya. Allah boleh bagi pada siapa pun. Janganlah kita mendamik dada mengatakan kita ni orang alim, orang pandai, orang nak habis pengajian. Kan? Kita ni semua hamba Allah. Betul. Esok mati, esok kita buat amal kita je lah dengan Allah. Kan? Jadi kita belajarlah. Sementara ada peluang ni, belajarlah. Sebab orang yang mana kalau mati dalam keadaan belajar, mati syahid insya-Allah. Jadi ini benda yang kita nak belajar. Kisah Nabi Allah Musa, dah jadi Nabi pun, dah jadi Rasul pun, masih tetap nak belajar. Kan? Dia kata pada ayat yang ke-73 tadi, Nabi Musa kata, janganlah engkau marah akan aku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Okay? Dan kemudiannya dia pergi pada fasa kedua pula. Fasa kedua. Ya. Jadi fasa kedua pada ayat 74, kemudian keduanya berjalan lagi hingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata lagi, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa dengan membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Nabi Musa tak sabar kan, tanya lagi. Kalau tadi dia kopakkan akan perahu tu boleh tahan lagi, bocor kan. Tapi kali ini bunuh orang kan. Jadi di waktu tu dia rasa macam ini satu benda yang sangat salah. Maka di waktu tu pada ayat 75 dia berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Nampak tak di situ? Diulang lagi kan? Diulang lagi kan? Di situlah kata setengah para ulama mengatakan, tapi ni kaul yang marjuh lah, kaul yang tidak masyhur, mengatakan dia ni sebenarnya malaikat yang tak tertakluk dengan hukum. Tetapi yang masyhurnya dia adalah manusia. Manusia lah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu yang mana dia nampak sampai ke Lauh Mahfuz, dan dia tahu apa yang akan berlaku. Nanti kita akan tengok hikmah dia. Kan, hikmah dia nanti kita akan nampak macam mana sebenarnya di situ Allah nak gantikan untuk keluarga ni dengan anak yang lebih soleh. Dan anak ni sebenarnya ditakuti dia akan membawa kedua orang tuanya kepada kekufuran. Jadi disitulah kasih sayang Allah dan rahmat Allah Ta'ala yang berlaku pada manusia, yang kita tak tahu apakah rahsia yang terdapat dalam lipatan takdir. Jadi ini perkara yang kita kena faham. Cuma dalam hal ni Syafiq, perlu saya ingatkan juga, ada sesetengah daripada golongan manusia ni, khususnya dalam kesufian, tarekah, jadi kadang-kadang mereka ambil cerita ni untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan guru yang dianggap mencari
syariat. Jadi kita kena hati-hati juga. Perkara ini khusus dalam Quran diceritakan untuk Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa. Ini cerita ni khas. Cerita ni dan cerita ni. Dan kalau berlakunya syariat ni pun syariat Musa. Bukan pada zaman kita. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia buat satu benda yang melanggar syarak, tapi dia ambil hujah Khidir dengan Musa ini sebagai satu alasan untuk menghalalkan cara dia. Tak boleh cara itulah. Jangan tanya saya sebab saya ni tok guru. Kan. Banyak Syafiq benda ni berlaku sampai peringkat kadang-kadang berlakunya kemaksiatan. Sampai peringkat kadang-kadang ialah tidur dengan isteri anak murid. Kan, auzubillah, nikah batin dan sebagainya, yang perkara itu adalah merupakan haram. Tapi dia bagikan alasan, jangan tanya. Jangan tanya. Konon-konon dia dah sampai ke tahap macam Nabi Allah Khidir AS. Jadi benda ni kena faham dan kena hati-hati sebab banyak berlaku dalam institusi tarekah yang tak dipantau. Kan, tarekah satu perkara yang diterima dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf itu kalau tanpa tarekah artinya ilmu tanpa ada amal lah. Kan, sebab tarekah adalah wadah untuk beramal dengan ilmu tasawuf. Memang kita beramal pun dengan tarekat kan, tetapi ada setengah tarekat yang macam yang dibawa oleh individu yang tak bertanggungjawab ni, yang mengambil benda ni sebagai satu alasan untuk menghalalkan cara mereka. Kena hati-hati ya. Kadang-kadang guru buat benda-benda yang kita nampak macam tak semayang kan. Dia memang malas semayang, dan nak merokok, tak semayang kan. Lepas tu ambil duit anak murid kan. Bila mana murid tanya je dia bawa cerita ni. Jangan tanya. Sebab nak dapatkan keberkatan mesti taat. Kita tak macam tu. Sahabat tanya je dengan Nabi. Ada masalah tanya je. Malah bukan perkara kecil-kecil pun sahabat tanya. Boleh bertanya kan? Nabi. Apatah lagi kalau benda-benda yang besar melibatkan strategi dan sebagainya kan. Itu memang sahabat bertanya kepada Nabi. Contohnya peperangan Khandak kan. Nabi nak perang di luar, tapi Salman Al-Farisi kata kalau dulu macam ni, di zaman aku dulu kalau kena serang macam ni kita buat macam ni. Nabi terima. Jadi berlaku di situ muzakarah, berlaku di situ perbincangan, malah ada perdebatan sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima pandangan mereka itu. Contoh macam kisah Umar dengan Nabi SAW ketika mana perjanjian Hudaibiyah, sampai Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, betul ke Muhammad ni Rasul? Sebab terima je syarat apa-apa yang diberikan oleh orang kafir musyrik untuk mendapatkan kedamaian. Umar tak faham kan. Tapi lepas tu baru nampak bila ada keamanan di situ, Khalid Al-Walid masuk Islam, ramai sahabat-sahabat masuk Islam. Jadi di situ kita melihat memang benda tu boleh je tanya dengan Nabi SAW sahabat untuk meleraikan kemuskilan mereka. Jadi nak tanya pada guru ni sebenarnya patut kena tanyalah. Kan? Betul. Sebab miftahul ilm soal kunci ilmu itu adalah bertanya. Tapi ada setengah daripada golongan guru-guru ni dia tak bagi tanya. Jangan tanya. Ambil contoh ni pula. Ini kan. Untuk Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dia ambil alasan ni kan. Jadi di sinilah bendanya yang kita kena tengok tanyalah guru yang boleh bertanya dan boleh memberikan jawapan kan. Jangan tafsir seorang-seorang ni. Betul. Dan hatta kalau kita tengokkan dalam kisah Imam Malik kan, ditanyakan berapa soalan kat dia kan, 10 soalan, lebih daripada separuh soalan dia kata ana la adri, aku tak tahu. Imam Malik kata tak tahu. Sebab berkata tak tahu itu juga sebahagian daripada ilmu. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Dan bukan benda yang kita nak bagi tahu lah kan. Kadang-kadang guru ni dia kata dia tak tahu. Dua, memang kadang-kadang dia memang tak tahu. Yang kedua, tak sesuai untuk kita tahu. Tapi dia kata saya tak tahu. Tapi sebenarnya benda tu belum masa untuk kita tahu. Kena faham macam tu kan. Jadi ini kena faham cara kita dengan guru ni kan. Jadi begitulah kalau kita tengokkan kita dengan kisah Nabi Allah Musa AS dengan Khidir ni, dia membuat satu perkara yang memang perkara itu macam mencari adat, tetapi ini perintah dari Allah untuk Nabi Allah Musa belajar dengan Nabi Allah Khidir. Sebenarnya di sini Allah SWT nak ajar Nabi Musa bahawa ada lagi ilmu yang kita katakan Allah berikan kepada hamba dia dalam kadar yang tak boleh dikirakan. Maksudnya yang tak terhingga hadnya kan. Berlapis. Ilmu ni macam tu Syafiq. Ilmu ni kalau kita belajar bertingkat-tingkat. Sampai Quran tu kalau kita belajar kan. Lepas ni tafsir ni. Dia ada sampai 7 kali tafsir. Kadang-kadang lebih daripada tu.
10 kali dia punya tafsir dia. Tafsir bahasa macam ni, kan? Tafsir dari segi maksud macam ni, ra'yi macam ni, tafsir dari segi hukum macam ni, tafsir dari segi isyari, sufi macam ni. Masya Allah. Memang tak habis-habis lah, kan? Memang tak habis-habis lah ilmu tu. Jadi yang penting konsep Ain Lam Mim tu kita pegang. Kita nganga, dengan ilmu kita naik, tapi jangan kita duduk kat atas lama-lama, kita akan kena turun. Dapat ilmu, pegang betul-betul macam mim tu. Simpul, kemas, dan kemudian turunlah ke bawah. Kita ke bumi, ya. Tawaduk, ya. Itu penting dalam kita nak belajar ilmu, ya. Baik, jadi dalam hal ni pada ayat yang ke-75, ya, disebutkan berkenaan dengan Nabi Allah Khidir mengatakan, sudahkah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Baik. Ayat 76, Nabi Allah Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara yang sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Jadi Nabi Musa, dia tahulah bahawa dia telah melakukan kesilapan dengan bertanya tadi, kan? Dan dia kata, kalaulah kali ini sekali lagi dia bertanya, maka tak apalah. Dia akan terimalah kalau Nabi Allah Khidir alaihissalam memutuskan persahabatan dengan Nabi Allah Musa. Maksud, tak payah belajar lah. Tapi itulah yang berlaku nanti. Itulah yang berlaku. Dan sebenarnya kalau kita tengok macamlah cerita ni nak menunjukkan Nabi Musa tak grad dia punya pembelajaran dia. Tapi sebab itulah grad dia. Graduation dekat situlah, kan? Bila mana dia pada pertemuan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tu, Nabi Allah Musa cakap cukup dekat ni, kan? Kamu baliklah. Sebenarnya dah habis lah tu. Nak ceritakan bahawa adanya ilmu yang kita namakan sebagai ilmu hakikat. Okey. Kan? Setengah ulama mentafsirkan dalam tafsir isyari, ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahu la yabghiyan, Rasulullah Rahman tu, kan? Sesungguhnya telah zahirlah kepada kamu dua lautan yang di antara keduanya itu tidak akan dapat untuk disatukan. Memanglah dua lautan tu memang segi makna zahir memang ada lautan begitulah, berlaku di antara air masin dengan air yang tawar, kan? Memang berlaku, tak bercantum. Tapi menurut isyarinya, dua lautan itu adalah lautan syariat dan lautan hakikat. Dua bentuk ilmu yang takkan boleh bersambung. Maksudnya nak dijamakkan tu mungkin ada dia punya kita katakan kantarah dia punya jambatan, ya. Tetapi nak disamakan, nak disatukan, dia susah. Sebab cara faham syariat lain, cara faham hakikat lain. Sebab dalam ilmu tasawuf ni, dalam ilmu tasawuf ni, dalam kita nak mencapai kepada Allah Ta'ala tu, dia ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kan? Cara nak kenal Allah Ta'ala tu, dia ada ilmu yang berbentuk syariat, ada ilmu yang berbentuk tarekat, ada ilmu yang berbentuk hakikat, dan ada ilmu yang berbentuk makrifat. Dan ini satu perbahasan tentang ilmu makrifat dan hakikat. Dia punya perjalanan ni. Jadi ini satu benda yang dalam sebenarnya. Kalau kita bahaskan lebih dalam lagi, memang kita akan jumpa macam-macam ni dengan cerita ni. Cuma apa yang dapat kita sampaikan dalam masa yang begitu singkat ni, dengan apa yang boleh kita sampaikan lah, kan? Macam tu keadaannya. Baik. Sampailah kepada ayat yang ke-77. Ya? Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga bila mereka sampai ke penduduk sebuah bandar, mereka meminta makanan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang di situ enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu dia membinanya, dan Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Jadi dia pergi pada peristiwa yang ketiga, iaitu pergi ke satu tempat di mana tempat itu adalah tempat di mana satu bandar, dan dia minta makanan. Maksudnya kalau ada fisabilillah, orang nak infak makanan, bolehlah, sebab mereka dah berjalan jauh, kan? Tapi seorang pun tak bagi. Kan? Tiba-tiba Nabi Allah Khidir buat baik pula dengan orang kat situ. Dia nampak satu bangunan yang dah runtuh, dia pergi bangunkan tempat tu. Jadi satu benda yang pelik pada Nabi Allah Musa lah. Kan? Jadi hikmahnya kemudian lah. Minggu depan kita sambung. Kita sambung, kan? Tapi Nabi Musa pelik lagi. Tadi dia kopakkan perahu, kan? Kemudian bunuh budak. Yang ketiganya dia buat benda yang sia-sia.
Kan, benda yang tak dapat upah. Patutnya kita dah berjalan jauh ni, sepatutnya kita carilah pekerjaan untuk tampung makan dan minum. Tapi dia buat kerja free je kan. Ni satu muskil. Jadi di situ pun ada hikmahnya kan. Dan memang kalau kita lihatkan di sini juga sebenarnya ada satu fiqh ataupun satu hukum berkenaan dengan sebenarnya kita dikendaki untuk dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikendaki untuk memuliakan tetamu. Okay. Sebenarnya kalau orang datang ke tempat kita, maka hak tetamu itu adalah 3 hari. Okay. Dan kalau orang yang kita jumpa sedang bermusafir, dia dalam keadaan yang keputusan kewangan makanan, maka di waktu itu menjadi satu kita katakan keperluan pada kita untuk kita membantu dia. Ya, sebab itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menghormati tetamu dan menghormati orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Ya, jadi kita kena bantulah. Dan had mereka itu kalau tetamu itu 3 hari. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa hak bagi tetamu itu untuk duduk di tempat kita itu adalah 3 hari. Ya, jadi kita patutnya kita kena layan tetamu dan kita kena hormati tetamu. Tapi dalam cerita ni kita tak dialu-alukan, tetapi kita pula nak buat baik kepada mereka. Jadi ini juga satu perkara yang menyebabkan Nabi Allah Musa AS dia muskil dengan perbuatan Nabi Allah Khidir AS. Tapi dia punya hikmahnya pada ayat 78, 79. Nanti kita akan cerita hikmah-hikmah dia. Betul. Okey, pada masa yang akan datang insya-Allah. Baik doktor, jom kita sambung sekali doktor soalan tadi doktor. Okey, sebab kita bertanya tadi Dr. Samsul nak bertanya Nabi Allah Khidir AS masih hidup ataupun telah wafat. Mohon pencerahan doktor. Macam mana? Baik, dalam hal ini memang ada para ulama yang dia sebenarnya terbagi pandangan ini kepada 3 pandangan ya. Okey. Jadi kalau kita lihatkan pandangan pertama yang mengatakan dia masih hidup ya. Dan ini kalau kita lihatkan yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga beberapa imam yang lain. Kalau kita tengok dalam syarah Sahih Muslim, memang ada satu bab tentang cerita ni. Imam Nawawi menukilkan hadis Nabi SAW dan juga diletakkan situ fadilat Khidir, Fadail Khidir ya. Dan di situ Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Allah Khidir tu annahu hayyun mawjudun baina azharina al-an. Dia hidup wujud di antara kita pada hari ini dan perkara itu masyhur ya. Dan dikatakan wa hadza muttafaqun alaih inda sufiyah wa ahli salah wal ma'rifah. Dan dia adalah merupakan sesuatu benda yang menjadi pandangan orang sufi, golongan orang salafus, golongan orang saleh dan juga golongan ahli ma'rifah. Maksudnya lebih kepada golongan tasawuf lah ya, yang mengatakan perkara itu hidup. Dan kalau kita lihatkan Syekh Atiyah Saqar mengatakan, dikatakan dan tidak datang nas menerangkan keadaan Nabi Khidir itu telah wafat ataupun dia masih hidup. Kan tak sebut. Jadi perkara itu wallahu alam, kita serahkan saja pada Allah. Itu pendapat yang kedua ya, yang mengatakan tak ada nas pun yang mengatakan dia dah meninggal. Jadi wallahu alam bisawab, kita serahkan saja pada Allah Taala ya. Tapi Al-Munawi pula menyatakan, dikatakan tidak sabit dalam hadis pada hidupnya Khidir. Tak ada satu hadis pun menceritakan hidupnya Khidir ni. Maksudnya Khidir ni pun dah tak adalah. Dan ada pendapat ulama seperti Ibn al-Arabi Al-Qadhi mengatakan mata qabla inqida al-mi'ah. Maksudnya dia telah wafat sebelum usianya 100 tahun. Jadi ada pendapat yang mengatakan dia dah meninggal. Jadi dari segi kedudukannya ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan wallahu alam, kita serahkan saja perkara kepada Allah. Ada pendapat yang mengatakan telah meninggal dunia. Jadi terpulang pada kita lah. Nak pegang yang mana. Betul. Wallahualam. Wallahualam. Kita pun ilmu-ilmu yang tertentu ni kadang-kadang kita kena serahkan kepada alim ulama faqihnya dalam bidang itu sendiri. Kan kita ambil maklum, ambil sekadar ilmu yang kita patut tahu kan. Masya-Allah. Semoga ini dapat memberikan penjelasan kepada kita dan juga memberikan panduan kepada kita insya-Allah. Terima kasih yang like, komen, share, yang juga sudi titipkan kata-kata dekat sini. Masya-Allah, ada sahabat kita yang sudi letakkan di sini katanya dapat sama-sama tadabbur ni
satu peluang untuk kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran, apatah lagi dari sudut maksudnya. Kata Puan Rosni Muhammad Noor, beliau kata adanya slot tadabbur ni betul-betul jelas maksud ayat dalam surah Al-Quran. Selama ni baca tafsir pun tak begitu mendalam kefahamannya, tapi bila dengar Dr. Samsul terangkan ni jelas sangat. Subhanallah. Kan? Inilah peluang untuk kita dengar Radio IKIM FM waktu macam ni. Syukur. Alhamdulillah. Sama-sama sebarkan Doktor, kan kita pun belajar sama-sama kan. Semoga memberikan manfaat kepada kita juga. Pahala dan barakahnya pada IKIM FM. Amin kan. Teruskan dengan IKIM FM sebab kita akan terus tadabbur surah Al-Kahfi, dan kita akan sambung lagi selepas ni. Kita tengok dekat bahagian hikmahnya pula. Tiga perkara tadi kan. Tiga perkara tu. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Kita doakan untuk Doktor semoga baik-baik Doktor, dipermudahkan segala urusan dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sama-sama terus ikuti bual bicara kita.